KPM. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kama untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Cikgu Kama, apa khabar cikgu? Baik, Chris. Khabar baik Cikgu, saya nampak di sini terdapat pelbagai jenis haiwan, ada daun-daun juga. Betul. Baju kami pun dah siap sedia untuk masuk safari cikgu. Ya. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa cikgu? Baik, terima kasih Chris. Assalamualaikum, salam hormat semua murid-murid dan Chris. Okey, hari ini kita dah pakai macam ni, kita nak meneroka hutan yang ada di dunia dan kita nak kenali juga jenis-jenis haiwan yang terdapat di dunia. Okey, baiklah cikgu. Silakan. Okey. Kita tengok slide ni ya. Okey, boleh cikgu. Baik. Tajuk kita ialah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Ada 4 perkara yang kita belajar hari ini, murid kena tahu, ialah mengenal pasti jenis taburan semula jadi di dunia, taburan tumbuhan semula jadi di dunia. Yang kedua, menerangkan jenis hidupan liar di zon iklim panas dan iklim sejuk. Menghuraikan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Dan merumus kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey, faham cikgu. Okey, kita tengok kat sini. Kita kenal pasti dulu jenis dan taburan tumbuhan semula jadi di dunia. Okey. Saya senaraikan 3 gambar kat sini, maksudnya ada perbezaan. Okey, tumbuhan semula jadi kita tak panggil hutan, Chris. Okey. Kita panggil tumbuhan semula jadi. Sebab kalau hutan, gambar yang pertama ni menunjukkan hutan. Gambar yang kedua ni dia lebih kepada padang rumput dan pokok renek. Okey, jadi kita ada tumbuhan semula jadi, ada 3 kategori: hutan, padang rumput dan tumbuhan renek. Cikgu, ya. Saya nak tanya soalan, boleh tak? Boleh, cikgu? Chris. Kenapa di dunia ni terdapat tumbuhan-tumbuhan semula jadi seperti hutan, padang rumput dan tumbuh-tumbuhan renek, cikgu? Okey, berbeza kan? Ya. Sebab kedudukan lokasi hutan, padang rumput, tumbuhan renek ini berbeza. Dari segi iklim, dari segi latitudenya, dari segi ketinggiannya, mungkin sebab itulah yang menyebabkan dia berbeza. Okey. Kat situ kita ada keadaan iklim, latitud, ketinggian sesuatu kawasan yang berbeza. Okey. Saya senaraikan beberapa contoh yang hutan yang ada di dunia, tumbuhan semula jadi yang ada di dunia. Hutan, kita ada 5 jenis hutan yang akan kita pelajari. Tapi kita fokus kepada hutan hujan tropika dan monsun tropika.
kita ada hutan konifer, hutan Mediterranean, hutan daun luruh sederhana. Untuk kategori padang rumput, kita ada padang rumput savana, padang rumput step. Tumbuhan renek pula, tumbuhan gurun dan tumbuhan tundra. Okey. Di sini disediakan peta dunia, taburan tumbuhan semula jadi dunia. Okey. Bagi murid-murid yang nak mengenal pasti taburan tumbuhan semula jadi, saya nasihatkan rujuk kepada garisan kosong darjah. Khatulistiwa. Okey, maksudnya bila berada di atas kosong darjah ataupun di bawah sedikit kosong darjah khatulistiwa, maka kawasan ini zon panas. Okey, sebab tu kita boleh kenal nama jenis hutan yang berada di zon panas, iaitu hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, padang rumput savana dan hutan gurun panas. Ada 4 kat situ. Okey, hutan-hutan lain murid boleh rujuk pada peta dunia. Okey. Okey. Ada 5 gambar kat sini kategori hutan. Tumbuhan semula jadi kategori hutan. Kita nampak ada daun banyak, pokoknya tinggi. Okey, kita panggil ni kategori hutan. Hutan yang pertama, hutan hujan tropika. Hutan monsun tropika, hutan konifer, hutan Mediterranean dan hutan daun luruh sederhana. Ada 5 hutan. Okey, seterusnya kita ada padang rumput. Okey, dunia ni ada 2 padang rumput utama, padang rumput savana dan padang rumput step. Okey. Bagi tumbuhan gurun, okey, dia pokok renek. Okey, rendah lah. Ya. Okey. Dan tumbuhan tundra. Okey. Baik. Boleh tak Chris bagi contoh ataupun senaraikan jenis tumbuhan semula jadi yang ada di dunia yang kita dah belajar tadi? Okey, baiklah cikgu. Tadi saya pun telah belajar 3 jenis cikgu. Okey. Hutan, Okey. tumbuh-tumbuhan renek. Baik. Dan juga padang rumput. Murid-murid pun mungkin boleh terfikir sekarang apa hutan tu. Okey, untuk jenis hutan, Baik. di sini Chris tunjukkan tunjuk. hutan konifer cikgu, betul tak? Hutan konifer. Hutan Okey, jenis konifer. salah satu jenis hutan Okey. konifer. Hutan Betul. konifer. Lagi? Ada lagi? Ada lagi Ada cikgu. lagi, okey. Seterusnya okey, yang ini pula hutan. Tapi juga. jenis hutan ni ialah hutan hujan tropika. Hutan betul hujan tak, cikgu? tropika. Okey, Betul dia ada ciri yang berbeza kat situ. Nampak hutan hujan tropika. Boleh nampak Bagus. perbezaan dia, cikgu. Betul. Okey. Cikgu saya nak tanya, biasanya hutan konifer ni terdapat di mana cikgu? Konifer ni beriklim sejuk, zon sejuk. Biasanya di okey. kawasan Siberia. Kawasan Siberia. Faham? Yang satu lagi tu negara kita. Okey, Hutan faham cikgu. hujan tropika di Malaysia. Baiklah. Okey, seterusnya untuk padang rumput pula. Padang rumput. Di sini kalau tak Okey. silap yang Nama ni apa tu? padang rumput step. Padang rumput step. Betul. Terdapat Okey, padang rumput sabana Betul. dan juga step. Step ada 2, ni salah satu. Oh ya, Baik. step biasanya di iklim sederhana, betul tak, Sederhana, cikgu? sederhana panas. Sederhana panas. Okey. Dan akhir sekali untuk tumbuh-tumbuhan renek. Tumbuhan renek. Okey, contoh. Jenisnya contohnya tumbuh-tumbuhan gurun. Gurun. Okey, gurun panas. Gurun ada panas. kaktus kat situ. Ya, baiklah. betul. Betul lah cikgu? Betul, pokok renek. Okey. Okey, tahniah Chris. Chris dah dapat menjawab semua. Saya bagi 4/4. 4/4. Markah penuh. Dapat markah penuh. Baiklah, Murid-murid cikgu. pun boleh jawab macam Abang Chris kita. Okey. Terbaiklah cikgu. Baiklah. Cikgu, kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Okey, boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5 bersama Cikgu Kama. Dan Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik. Okey, baiklah. Terima kasih. Dalam segmen ini, Cikgu, saya nampak berbagai jenis haiwan di sini, ada daun. Ya. Baju pun dah siap macam nak pergi safari ni Cikgu. Baiklah, dan Masuk dalam hutan. segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya Ya. kita ada kaitan dengan ciri haiwan. Ciri Hidupan liar Okey. di kawasan hutan ataupun tumbuhan semula jadi. Okey, faham. murid-murid di rumah, okey, fokus, catatlah kalau ada yang perlu catat, boleh catat. Okey. Okey, kita belajar sama-sama dengan Abang Chris dengan Cikgu hari ini. Boleh Cikgu. Baik. Okey, ini contoh haiwan yang kita nak belajar. Ada dua zon yang kita nak pilih, zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Sejuk. Okey, dekat atas tu kebanyakannya zon iklim panas. Okey, faham, Okey, cikgu. tapi kita ceritakan juga zon iklim sejuk. Okey. 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 Hidupan liar di gurun panas. Gurun panas ni zon panas lah. Zon panas. Okey. Kita ada unta, kita ada ular pasir, kita ada biawak pasir, tikus jobwa, Aedex antelope, musang phoenix. Phoenix. Ya. Okey. Ada banyak lagi contoh. Ini beberapa contoh je lah. Ya. Okey. Yang ni kan Cikgu? Ya. Tu apa nama? Aedex antelope tadi. Aedex antelope. Ya, Aedex antelope. Betul. okey. Okey. Apa ciri haiwan yang berada di sini? Kita Okey. tengok. Mereka ni aktif waktu malam. Kita panggil nocturnal. Ya. Malam dia aktif. Siang kenapa dia tak aktif? Mungkin panas sangat Sebab kot panas. cuaca kan. Ah. Okey. Berteduh di bawah pokok dan bersembunyi di dalam lubang untuk menjimatkan tenaga dan air. Oleh kerana suhu yang panas, maka dia kena berteduh lah. Ataupun pada faham, dalam cikgu. lubang kan. Okey, unta. Chris boleh angkat unta. Mana cari unta? Yang ni Cikgu. Okey, unta. Okey, unta ada bonggol, Chris. Ada Cikgu? Okey, kenapa ada bonggol? Untuk simpan tenaga. Simpan Tenaga. Dan bulu mata unta pun agak panjang. Kenapa? Kerana kawasan itu berpasir, ada ribut pasir, dia akan masuk dalam mata. So bulu mata yang panjang itu menghalang pasir masuk Okey, mata. faham, Okey? cikgu. Itu ciri-ciri antara Ya. ciri-ciri dia lah. Okey. Rusa gazelle ada kaki yang panjang. Aedex antelope tadi, okey, Ya. boleh angkat. Ada tapak kaki yang lebar untuk berjalan atas pasir. Okey. okey. Faham Cikgu? Ada musang fennec juga, ada telinga dia panjang untuk Nampak mengurangkan ni, tapak kaki panas dan haba. Okey, faham Itu Cikgu. antara ciri hidupan liar di gurun. Okey. Gurun panas. Seterusnya, Okey. kita ada hidupan liar di padang rumput savana. Zirafah, cheetah, ada dubuk, ada kuda belang, rusa gazelle, gajah Afrika. Okey. Tengok ciri-ciri dia. Okey. Gajah, singa, kuda belang, burung unta, rusa gazelle, antelope, zirafah ini. Okey. Dia haiwan ini berhijrah dari satu padang ke satu padang yang lain. Padang dia luaslah. Ya. Untuk mendapatkan makanan, mencari air, dia akan berhijrahlah, bergerak. Okey. Ada banyak haiwan pemangsa. Seperti dubuk, singa, harimau bintang, harimau. Singa ni pemangsa Cikgu. ni maksudnya dia makan haiwan lain. Ya. Dia nak tangkap haiwan lain. Okey. Mempunyai kaki yang panjang dan kuat untuk memburu mangsa. Cuba Chris ambil cheetah. Cheetah yang ni Cikgu. Kan? Cheetah antara haiwan yang paling laju lah. Kan? Ya. Yang kita belajar kan, dia paling laju. Okey. Ya. Dia cepat dia mengejar mangsa. Dia ada kaki yang panjang dan kuat untuk Untuk memburu. memburu mangsanya. Okey. Gajah pula, ada gajah kat situ. Ada telinga yang besar. Dan kulit yang berkedut. Kenapa, Tujuan cikgu, kulit dia berkedut? untuk mengurangkan kepanasan. Telinga besar, kulit berkedut. Okey, faham Okey, Cikgu. ada ciri-ciri yang tertentu lah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya hidupan liar di hutan hujan tropika negara kita. Okey. Saya kategorikan kepada 4 lapisan sebab hutan hujan tropika ni ada 4 lapisan. Dia ada ciri-ciri haiwan yang berbeza. Kita ambil di atas dulu ya. Kebanyakannya yang atas renjong. ni renjong, ada burung enggang, kelawar, kakak tua, lebah. Okey. Okey. Kan sarang lebah kan tinggi kan. Betul, Lepas tu cikgu. harga dia mahal. Okey. Lapisan kedua kita panggil kanopi. Ada kera, kongkang, ular sawa, ada burung, ada tupai terbang. Lapisan tengah ada harimau bintang,
ada katak pokok. Kita jarang jumpa katak pokok ni. Ya. Tupai, ada tenggiling, ada orang utan, okey. Lutong pun ada. Okey. Lapisan bawah lantai hutan kita ada landak, rusa, tapir, memerang, seladang dan beruang. Okey, ini beruang matahari. Beruang ada matahari dekat Malaysia. Okey. Okey. Seterusnya, hutan monsun tropika. Okey, haiwan dia kita nampak dia lebih besar sikit saiz dia. Okey, ada badak sumbu, ada burung helang, gajah, harimau, buaya, ular dan haiwan-haiwan ini ada juga di Malaysia sebab Hutan monsun tropika lebih kurang. Lebih kurang dengan Malaysia. Dia dekat saja kan jiran kita. Ya. Okey, ciri-cirinya ialah mempunyai bulu nipis, kulit berkedut, saiz dia besar, suka berendam dalam lumpur. Kerana apa? Nak kurangkan haba kan. Bila panas kan dia tu? duduk dalam lumpur. Ya, Badak badak sumbu sumbu. kan duduk dalam lumpur. Okey. Ada haiwan jenis karnivor. Karnivor ni makan haiwan lain, makan daging, ataupun herbivor, makan daun. Okey. Okey, ni hidupan liar di zon iklim sejuk. Okey, sejuk biasanya salji. Sebab tu kita nampak paparan ni dalam foto ni warna kebanyakannya putih. Dia penyesuaian diri dia dengan salji dan tempat sejuk. Bulunya tebal. Okey, badan dia saiz pun besar. Okey, contoh arnab Arktik, tikus lemming, rubah Arktik, anjing laut, beruang kutub, penguin. Okey. Haiwan berlemak dan berbulu tebal sesuai dengan persekitaran yang sejuk, warna putih, okey, untuk melindungi daripada pemangsa. Tapak kaki juga lebar, bergerak di atas salji. Terdapat di kutub utara ialah beruang kutub, karibu, arnab. Di kutub selatan, penguin dan anjing laut. Okey, dia tak sama tu kutub. Dia sejuk dua-dua tapi berbeza haiwan. Faham je. Okey. Baik, Chris. Okey. Boleh tak terangkan kat saya ciri-ciri hidupan liar mengikut zon iklim berikut? Ada 4 zon iklim. Panas dan sejuk tadi, ada hutan yang berbeza. Chris nak ambil yang mana? Okey. Saya rasa Chris nak pilih A, cikgu. Gurun panas. Gurun panas, boleh? Okey. Okey. Ciri-ciri apa ciri hidupan hidupannya liar di sana? biasanya aktif pada waktu malam, nocturnal. Okey, betul. Sebab pada waktu siang panas kan, cikgu? Panas, betul. Okey. Selepas tu mereka akan berteduh di bawah pokok okay. untuk Mana pokok tu dia redup, dia ada oksigen sikit, atau di dalam lubang air, untuk jimatkan tenaga dan air. Jimat tenaga dan air. Okey, seterusnya sebagai satu contoh, dalam kalau ikut zon iklim gurun panas, kita boleh cari unta, cikgu. Unta. Okey. Dan unta ni hidupan liar ya. Hidupan liar. Dan unta ni mempunyai bonggol, cikgu, untuk kenapa dia ada bonggol? Untuk simpan tenaga. Simpan tenaga. Okey. Dan selepas tu kaki pun lebar. Tapak kaki pun lebar supaya senang nak jalan atas pasir. Okey. Yang itu saja yang Chris lengkap betul jawapan lengkap. Chris. Okey. Okey. Murid-murid boleh ingat catatlah apa yang abang Chris sebutkan tadi. Okey. Cikgu, kalau Chris nak cuba lagi satu boleh tak? Boleh. Pilih Okey. satu. Saya nak pilih D, cikgu, Arktik. Okey. Maksudnya zon iklim sejuk, betul zon tak? Iklim sejuk. Betul. Okey. So ciri-ciri hidupan liar di sana, haiwannya berlemak dan berbulu tebal. Bulu tebal. Sebab sejuk kan? Okey, warna dia putih. Putih biasanya. Kenapa? Bulunya putih untuk dapat melindungi daripada haiwan pemangsa. Betul. Kawasan salji kan putih kan? Jadi dia macam menyamar sikit. Betul. Tapak kaki pun lebar, cikgu. Lebar juga. Sebab senang nak jalan atas salji. Ya. Tapi di sini tak adalah, cikgu. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Zon sejuk kat situ. Okey. Sebagai contoh, di zon iklim sejuk atau Arktik, kita boleh cari haiwan beruang kutub. Beruang kutub. Okey. Karibu pun ada. Okay. Arnab pun ada. Arnab kutub juga. Arnab kutub. Okey. Dan lagi penguin. Yang comel. Okay. Penguin duduk di selatan, kutub selatan. Okey, faham. Okey, kita rumuskan sikit kan. Boleh cikgu, silakan. Dalam segmen ini tadi kita dah belajar apa ciri hidupan liar mengikut zon iklimnya. Kalau zon panas, cirinya biasanya kaki dia lebar, panjang kakinya, ada bulu mata yang panjang juga kan.
supaya dia boleh simpan tenaga Ya. ataupun haba, kontrol haba, supaya tak cepat dia hilang itulah tenaganya. Ya. Okey. Itu antara ciri iklim di kawasan panas. Kawasan sejuk juga sama macam Chris dah cerita tadi. Ada bulu tebal warna putih. Okey, berlemak. Semua itu penyesuaian atas suhu yang ekstrim. Okey, faham. Jadi zon iklim panas dan juga sejuk memang bezalah cikgu ciri-ciri haiwan atau hidupan liar ni. Betul. Baiklah, kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Kamal untuk Geografi tingkatan 5. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ di Didik TV KPM untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 5 bersama Cikgu Kamal. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, murid-murid di rumah, kita dah belajar tadi tentang haiwan. Okey, saya nak pilih 2 hutan saja antara banyak-banyak tumbuhan semula jadi untuk kita bincangkan segmen ini. Baik. Okey. Jenis hutan apa je? Okey. Hutannya ialah hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. 2 hutan ini dia berjiran. Okey, kita tengok dalam peta dunia. Warna biru ini hutan monsun tropika. Baik. Kita berada di garisan khatulistiwa ni Malaysia dan beberapa negara lagi. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Hutan hujan tropika. Okey, mana lokasinya? Di lembangan Amazon, di lembangan Zaire, di Kongo dan di Malaysia serta Indonesia sedikitlah di kawasan ni ya. Okey. Ini lembangan Amazon, di Zaire, di Malaysia. Okey. Di monsun tropika kita boleh dapati hutan ini berada di Pakistan. Okey, kawasan ni ya, Pakistan, India, Myanmar di kawasan kat sini, Thailand, Laos dan Vietnam. Okey, ada warna biru. Okey, itu kedudukan hutan hujan tropika dan monsun tropika. Faham, okay, Cikgu. Murid-murid boleh lihat pada peta dunia yang saya sediakan ini. Cikgu, kalau kita naik lebih atas, kita boleh cari hutan jenis apa Cikgu? Kalau atas dia makin sejuk. Bila makin sejuk, tadi ada hutan conifer, hutan conifer, tumbuhan Arktik. Faham Cikgu. Makin sejuk, makin kecil lah. Okey, faham Cikgu. Okey. Okey, ni hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ni dia ada beberapa lapisan. Okey, lapisan renjong, lapisan kanopi, lapisan tengah, lapisan lantai hutan. Ada 4 lapisan. Ni hutan Malaysia dah Cikgu. Ketinggian dia boleh sampai 50 meter. Antara hutan tertinggi di dunia. Okey. Baik. Hutan monsun tropika. Monsun tropika ni ada yang kata 3 lapisan. Tapi ada yang kata dia tak nampak lapisan. So kita boleh ambil sebagai tiada lapisan yang nyata lah. Okey. Macam monsun hujan tropika ada lapisan. Dia macam tak nampak sangat lapisan dia. Okey, ciri-ciri hutan hujan tropika. Baik. Saya nak terangkan pada lukisan, ilustrasi ni. Pada yang saya lukis. Boleh Cikgu, cantiknya. Baik. Penat lukis ni. Okey. Baik, ini ialah hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Baik. Ada 4 lapisan ada kan Cikgu? Ada 4 lapisan. Atas sekali kita panggil renjong. Kanopi. Tengah sampai sini ya, tengah dan lantai hutan. Okey. Saya nak fokus kepada lapisan kanopi. Okey, cahaya matahari di atas, cahaya matahari bila dia sampai kepada lapisan kanopi, dia terhalang. Faham? Dia terhalang. Okey, jadi tak sampai nak ke dasar hutan, ke lantai hutan. Hutan di lantai ini dia akan jadi jarang.
Okey, lantai hutan jarang disebabkan cahaya matahari tak boleh sampai. Tak sampai. Tak banyaklah sampai, ada Ya. tapi tak banyak. Okey, sebab tu dia jarang untuk hutan hujan tropika. Baik. Sedikit perubahan kepada hutan monsun tropika. Kita ubah suai sikit. Boleh gerak ni. Boleh Chris. gerak Jangan you. pelik. Wow. Jangan terkejut. Okey. Saya buka sikit. So saya sekarang cahaya matahari dia boleh sampai ke dasar hutan. Okey, bila matahari cahaya dia boleh sampai, jadi banyak pokok boleh hidup, boleh tumbuh kat sini. Dan kebanyakan pokok yang melilit ni, liana ni, dia nak dapatkan cahaya matahari, dia akan panjat. Okey. Jadi hutan monsun tropika dia lebih padat. Ada ciri perbezaan kat situ. Jadi yang ni hutan monsun tropika lah cikgu. Sekarang dia jadi hutan monsun tropika. Tadi sebelum tu? Yang tadi dia jadi hutan hujan tropika. Beza dia sikit saja. Faham. Okey, lebih kurang sama. Okey. Okey. Baik, kita cerita tentang Ciri-ciri. ciri-ciri setiap hutan yang kita nak bincangkan. Okey, baiklah. Hutan hujan tropika ada 4 lapisan. Tinggi dia boleh sampai 50 meter. Tingginya. Okey, dan dia lurus. Okey. Ada pelbagai spesies dalam video yang pertama tadi. Ya. Ada beribu spesies. Okey. Kayu keras, daun dia bentuk tirus. Okey. Kita boleh tunjukkan daun bentuk tirus. Ini saya bawa daun. Dia dah Yang tak ni, berapa cikgu? tirus sangatlah. Okey. Dia dah kering sikit. Nampak Tapi dah nampak kawan. bentuk tirus tu tujuan dia ada tujuan dia. Air yang bila kena pada daun dia mudah untuk jatuh ke bawah. Sebab tu dia macam tirus. Oh, faham. Okey, tu bentuk tirus ya. Okey. Okey, malar hijau dia berwarna hijau. Malar hijau ni bermaksud sepanjang tahun dia warna hijau. Dia tak berubah warna. Oh, Okey. okey. Akar bane dekat sini pun ada menunjukkan akar bane. Akar bane. Okey, akar bane. Ada tumbuhan menumpang, epifit, liana. Liana tu tumbuhan yang melilit. Okey, dalam lantai hutan jarang. Yang tu lah cikgu. Yang melilit ni kan. Okey. Okey. Jenis pokok kat sini cengal, meranti, keruing, kapur. Okey. Monsun tropika lebih kurang sama. Dia tidak berlapis tapi tidak nyata. Tidak nyata. Tak nampak sangatlah 4 lapisan. Okey. Okey, pokok juga tinggi tapi masih hutan hujan tropika lebih tinggi. Dia ada lebih kurang 20 hingga 30 saja. Juga lurus, dirian tulen. Maksud dirian tulen ni kalau satu jenis pokok jati contoh. Ya. Pokok jati saja kawasan tu. Kalau kita bercampur aduk. Okey, hutan hujan tropika dia bercampur aduk. Monsun tropika dia dirian tulen. Satu jenis sajalah cikgu. Satu jenis saja. Okey, Kalau faham. pokok buluh semua kawasan tu. Okey. Okey. Berkayu keras, berdaun lebar, menggugurkan daun. Okey, ada contoh daun ke, juga cikgu? kat sini. Daun dia lebar daun dia sangat. kering ni maksudnya dia dah gugur. Di Okey. kawasan hutan monsun tropika, Nampak ni lebar ni. dia jatuh daun tu sebab apa? Okey, kerana Okey. pada musim panas yang nyata, panas sangat, Ya. dah berbulan-bulan tak hujan, nak menyelamatkan pokok tu daripada mati, dia gugurkan daun. Oh. Jadi kuranglah Faham. hak air dia hilang dari pokok tu kan. Oh, boleh dengar dia. Okey. Ada kerak-kerak tu. Okey, Dia kering lah. Okey. 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 Contoh lagi pokok jati, pingkado, cendana. Okey. Baiklah. Baik. Okey. Ada saya bawa daun. Kita tunjuk juga kat sini. Okey, boleh cikgu. Daun daun tirus tadi. Okey. Contoh daun tirus macam ni. Pokok dia meranti, nampak macam berlilin sikit. Tapi dia kena air dia terus jatuh. Okey. Tirus dan berlilin. Contoh pokok meranti lah. Antara hutan kita yang mahal, berkualiti, Ya. meranti. Okey. Okey, faham. Hutan hujan tropika, daun dia lebar, agak lebih lebar. Hutan Okey, monsun contoh, tropika yang pokok ni jati. macam ni lah cikgu, Okey, tapi lebih yang kurang ni macam ni lah, tapi ni sudah gugur. bukan pokok jati. Oh, okey, ni bukan Pokok jati saya kena pergi Thailand. Okey, faham. Okey. Baik. Okey. Okey. Berikan ciri perbezaan tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Chris boleh bagi? Boleh cikgu. Saya Okey. rasa murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. Okey. Tulis. Tulis hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Baiklah cikgu. Untuk hutan hujan tropika, pokoknya daun dia malah hijau. Okey, betul. Okey. Malah hijau satu. Hutan monsun Monsun pula tropika.
menggugurkan daun. Okey, malah hijau, lawan dia gugurkan daun. Okey. Betul. Untuk hutan hujan tropika pula, pokoknya berakar bane. Akar dia bane. Okey. Dan untuk hutan monsun tropika, akar tunjang. Bane dia macam mana bane? Bane ni dia akar dia macam dia naik ke atas tanah. Cikgu boleh lukis tak, cikgu? Boleh tak? Akar bane macam dia mana? ada pokok kan? Okey. Kena lukis lah. Ni tanah, kawasan tanah. Akar dia macam keluar dari tanah. Okey. Dia macam keluar. Akar bane. Sebab apa? Sebab pokok ni tinggi. Dia mesti stabil. Mesti kerana dia akar bane. Okey, akar tunjang dia beza sikit. Akar tunjang dia ada macam dia lebih dalam ke bawah. Dia lebih dalam, lebih ke bawah lagi. Akar tunjang macam ni dia melebar. Okey, itu contoh. Itu contoh. Seterusnya ada lagi, cikgu? Ada lagi. Okey. Bagus, Chris. Untuk hutan hujan tropika terdapat 4 lapisan. Ada 4 lapisan. Tapi untuk hutan monsun tropika tiada lapisan yang ternyata. Hampir tiada lapisan. Okey. Dan akhir sekali yang keempat, lantai hutan jarang. Okey, lantai hutan sebab jarang. ada lapisan kanopi, cikgu. Betul. Jadi matahari tidak tak akan boleh sampai. masuk. Tak boleh masuk ke lantai tu. Dan untuk hutan monsun tropika pula, lantai hutan padat. Betul tak, cikgu? Betul semua. Betul semua. Kita cek jawapan. Kita simak jawapan. Jom. Tengok. Kita cek jawapan. Okey. Chris ada sebut tadi, murid-murid pun mungkin ada catat tadi. Malah hijau dan menggugurkan daun. Betul. Dua-dua betul. Okey. Akar bane pun ada untuk hujan tropika, akar tunjang monsun tropika. 4 lapisan dan tiada lapisan yang nyata. Okey. Lantai hutan jarang pun betul. Lantai hutan padat pun betul. Okey, kalau dapat 8 markah kat sini. Yes, tahniah. 8 markah. Hebat. Baiklah, boleh cikgu. ambil geografi SPM. Terima kasih, cikgu. Boleh tak cikgu jelaskan sedikit rumusan apa yang telah kita pelajari dalam segmen ni, cikgu? Segmen ini kita belajar ciri tumbuhan semula jadi di 2 lokasi, dua hutan, tumbuhan semula jadi, iaitu di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Saya ingatkan balik, hutan hujan tropika berada dekat 0 darjah khatulistiwa. Okey, dua-dua zon panas. Monsun tropika dia atas sikit, lebih kurang 23 darjah utara ataupun selatan. Okey. Itu kita punya segmen 2 yang tentang tumbuhan semula jadi pada hari ini. Okey, baiklah. Dan untuk 4 lapisan juga, apakah lapisan yang terdapat untuk hutan hujan tropika, cikgu? Okey, untuk 4 lapisan, saya ulang balik. Okey, atas sekali renjong. Okey, renjong. Okey. Murid-murid kat rumah sebut renjong. Yang kedua, lapisan kanopi. Okey. Lapisan tengah hutan. Lapisan tengah. Ketiga, lapisan tengah hutan, dan bawah sekali lantai hutan. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Hebat. Kalau macam tu kita berehat sebentar, boleh tak, cikgu? Boleh, cikgu? Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Kama untuk Geografi Tingkatan 5. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, kembali lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kama untuk mata pelajaran Geografi Tingkatan 5. Baiklah, cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari, cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, ini dah segmen terakhir, segmen 4. Baiklah. Kita akan belajar dalam segmen ini ialah bagaimana tumbuhan semula jadi ini memberi keseimbangan terhadap ekosistem. Okey, apa kepentingannya tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Okey, dah ready? Sedia, cikgu. Okey. Kita tengok ilustrasi gambar ni ya. Lukisan ni. Okey, dalam buku teks pun ada. Okey.
kita belajar dulu apa maksud ekosistem. Okey. Ekosistem ialah interaksi, hubung kait antara biotik dan abiotik. Apa dia biotik? Ya, apa dia, Apa cikgu? dia biotik? Biotik ialah benda hidup. Benda Okey, hidup. dalam ilustrasi ni, benda hidup haiwan. Okey. Pokok, benda hidup. Burung Kan? helang. Burung helang. Okey. Okey. Itu benda hidup. Jadi kita panggil biotik. Biotik. Okey. Abiotik pula tanah, air. Kalau ada air kat sini lah kan. Okey. Udara. Ni nampak ada cahaya matahari. Okey, ada cahaya matahari. So itu ialah abiotik. Benda bukan hidup. Faham, cikgu? Tapi dia memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu kita panggil ekosistem. Ekosistem. Okey. Ekosistem ni berbeza. Kita bukan hanya dalam hutan saja. Ekosistem boleh jadi di kawasan akuatik seperti sungai, laut, tasik. Okey, tak semestinya di hutan. Okay, Faham. banyak ekosistem. Belakang rumah kita pun ada ekosistem. Cikgu, Okey. kalau di tasik, yang ni tasik ya, cikgu, laut. Ni sebelah kiri pula. laut. Laut. Ya. Untuk laut pula, biotik dan abiotik. Kalau boleh tak cikgu jelaskan? biotik, Ya. ikan. Ikan. Okey, ikan. Pokok bakau. Pokok Pokok bakau. bakau, okey. Okey. Burung. Mungkin ada lagi yang kita tak nampak kan? Ya. Penyu ke? Faham? Mungkin ada kuda laut ke? Ya, ya, banyak ya. dalam laut tu. Dan Okey. abiotik pula, air lah. cikgu. Abiotik pula, abiotik ialah air, Air. cahaya matahari, Okey. tanah ada dalam Tanah. tu, dalam dasar laut tu ada tanah pasir kan? Okey, Itu faham. abiotik. Okey. Okey. Seterusnya, macam mana keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem hutan penting untuk memelihara, melindungi, mengekalkan sumber tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Perlu seimbang. Kalau abiotik tak ada, hanya ada biotik saja pun tak seimbang. Perlu ada kedua-dua sebagai pelengkap. Okey, itu baru kita panggil keseimbangan ekosistem. Faham? Okey, ekosistem hutan membantu dalam peningkatan kualiti udara. Kita nak tengok kualiti udara kita ni bersih, nyaman, mesti ada hutan yang banyak. Kalau hutan dah musnah, dah rosak, kualiti udara kita pun terjejas. Okey, sedihlah kan. Sedih, cikgu. Satu hari nanti mungkin kita akan merasa tak cukup oksigen dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Okey. Jadi kita kena kekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, sebab dalam tumbuhan semula jadi, dia mengeluarkan gas oksigen. Dia menyerap karbon dioksida, okey, dan ada wap air sekali. Termasuklah nitrogen di dalam udara. Okey, tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan. Sumber makanan, okey. Haiwan perlukan makanan daripada pokok, daripada haiwan lain, sebagai membekalkan tenaga untuk dia hidup. Okey. Tumbuhan juga dapat menyederhanakan suhu. Kalau ada pokok, kita duduk bawah pokok dengan kita duduk di kawasan lapang, Ya. mana lebih panas? Kawasan lapang, cikgu. Kawasan lapang panas. Ya. Sebab tak ada wap air. Bawah pokok tu dia ada daun hijau, ada wap air, kan, ada Patutlah oksigen. Patutlah cikgu, bila kita masuk hutan, Hutan, bila rasa lebih sejuk, cikgu. Sejuk, nyaman je kan? Nyaman, betul. Ada bunyi-bunyi kicauan Ya. burung. Ya. Okey. Seronok. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok apa kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ni terhadap ekosistem. Okey, ada banyak ni. Ini ekosistem tadi. Kalau masih ingat biotik, abiotik dan sebagainya ni. Ya. Okey. Saya senaraikan dulu kawasan tadahan. Dia boleh jadi sebagai kawasan tadahan. Sebagai sumber nutrien. Okey. Sebagai habitat flora fauna. Okey. Habitat orang hutan, habitat memerang. Okey. Sebagai sumber makanan. Okey, sumber makanan kepada haiwan yang ada di sinilah. Faham. Okey. Menyederhanakan suhu. Okey, kita boleh rendahkan suhu. Kalau biasanya dalam hutan suhu dia lebih rendah, lebih sejuk, kan? Ya. Okey, dia boleh sederhanakan suhu dan mengawal hakisan. Okey, kawasan tanah tinggi bila ada akar pokok, dia boleh kawal hakisan. Juga tanah runtuh Menghilangkan kurang tanah berlaku, runtuh. tak berlaku. Cikgu, Okey. kawasan tadahannya maksud apa, cikgu? Okey, kawasan tadahan ada Ya. slide sebenarnya seterusnya Oh, ni kita ada. tengok ya. Okey, Lepas ni. Kita pergi slide yang tu dulu sebab Okey. Chris dah tanya. Okey, kawasan tadahan maksudnya kawasan ni dia boleh simpan air.
Okey, ada kat sini sebagai span. Akar pokok dia ada akar bertindak sebagai span untuk menyimpan air hujan. Okey. Air hujan, okey, bila dia turun, okey, dia akan tapis secara semula jadi dalam tanah, dalam akar tu dan akan membentuk sungai. Biasa kita pergi air terjun kan? Ya. Mungkin murid-murid kat rumah, kawasan rumah dia di sekitar kawasan air terjun kan? Air terjun tu jernih je. Mana datang air tu? Hari-hari kita tengok ada je air kan? Dari tanah Rupanya dia macam terkumpul air hujan tu dalam tu dan dia keluar sebagai air terjun. Jadilah sungai, jadilah tasik. Okey, faham. Itu kawasan tadahan. Okey, dan air itu tadi dia boleh membekalkan sumber untuk minuman, untuk manusia, untuk haiwan. Okey. Okey, faham Okey. dulu. Itu kepentingan dia lah. Okey. Kita Patah balik patah balik satu. Okey. Sumber nutrien. Saya tak sebut lagi tentang sumber nutrien. Apa maksud sumber nutrien ni? Nutrien ialah perebutan hidupan mati dalam hutan. Kita ada haiwan yang mati, ada perebutan daun. Daun ni kan reput. Okey, dalam rama dia akan reput. Ya. Ranting pokok, akar pokok dia reput, dia akan diproses oleh mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ni dia akan makan, proses jadi kulat dan sebagainya, bakteria, dia akan membentuk baja nitrat. Dan baja itulah yang akan menyuburkan tumbuhan semula jadi. Faham. Pokok-pokok dalam hutan tersebut. Satu kitaran lah cikgu. Ya, nutrien ni macam kitaran juga. Okey. Okey, faham. Dia mungkin ada najis haiwan kan? Tinja haiwan tu dia sebatian sekali dengan tanah dan sebagainya, dia jadi nutrien. Dia jadi nutrien untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, faham. Okey. Tadahan ni dah. Okey. Hutan sebagai habitat flora dan fauna. Apa maksud habitat? Okey, habitat ialah tempat perlindungan. Kalau kita rumah kan, kalau haiwan, hutan lah. Okey, tempat dia membiak, tempat dia mencari makanan, itu habitat. Kalau kita musnahkan, maksudnya dia akan jadi rumah dia rosak. Okey. Apa yang akan terjadi cikgu kalau Haiwan pun tak ada, kita pun mungkin satu hari tak ada lah. Kan? faham. Okey. Balik ke kita juga. Okey. Seterusnya terdapat pelbagai spesies flora di hutan hujan tropika. Ada contohnya paku pakis, periuk kera, ataupun fauna, tape, gajah atau burung. Okey, terdapat juga hidupan akuatik. Hidupan akuatik ni seperti ikan, ketam dalam air lah. Akuatik tu air. hutan paya bakau? Di hutan paya bakau. Okey. Okey, itu contoh burung lah. Okey. Oh, Okey, saya nak tanya lagi. okey. Ni soalan ni seterusnya ni. Okey, jelaskan ataupun terangkan mengapa tumbuhan semula jadi kita yang ada ni perlu dipelihara, perlu dikekalkan. Murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Boleh cuba jawab. Okey. Saya rasa cikgu sebab tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan Sumber untuk makanan haiwan kepada haiwan dan juga manusia cikgu. kita juga. Okey, betul. Jadi kalau tidak dipelihara, tak ada makanan lah cikgu. Dah mungkin habis sumbernya lah. Ya, sumber kita tak ada. Yang tu pertama lah Salah cikgu. satu, Saya rasa yang okey. kedua pun untuk meningkatkan kualiti udara cikgu. Okey. Sebab tumbuh-tumbuhan melepaskan oksigen, Oksigen dan menyerap karbon karbon dioksida. dioksida. Baiklah. Okey, dan Ya. juga keseimbangan wap air, nitrogen dan sebagainya, dia boleh menyederhanakan suhu. Ada ke lebih cikgu? Okey. Ada tak lebih? Lebih macam mana? Ada tak lebih, Lebih. sebab-sebab Sebab lain. Ya, Ada sebab lain. Okey. Ya. Kita tengok fenomena sekarang banyak bencana alam kan berlaku, contohnya banjir, Banjir suhu kilat, meningkat, tanah lapisan runtuh. ozon nipis, tanah runtuh. Ada Okey. banyak kejadian alam. So puncanya salah satu mungkin tumbuhan semula jadi kita dah terjejas. Okey, oksigen kita dah terganggu kan. Mungkinlah puncanya di situ juga. Sebab okey. Adakah sebab tiada akar di dalam Kalau tanah? tiada akar mungkin jadi tanah runtuh. Tanah runtuh. Kalau tiada daun mungkin jadi kurang oksigen. Dia ada kaitan. Okey, antara pokok, akar dan sebagainya tu dia ada kaitan. Okey, Okey? baiklah, faham Okey. cikgu. Saya sertakan juga jawapan penuh. Okey, kita boleh, tengok. cikgu. Murid boleh jawab macam ni lah. Kalau soalan dalam SPM biasanya perlukan jawapan yang ada fakta huraian contoh. Okey. Okey, contoh saya bagi contoh jawapan kat sini. Tumbuhan semula jadi merupakan habitat kepada pelbagai spesies hidupan liar seperti bagi contoh gajah atau harimau yang dah diancam kepupusan. Tumbuhan juga membekalkan sumber makanan yang memberi tenaga
kepada hidupan liar seperti burung dan monyet. Okey. Kita boleh tambah lagi, hutan bertindak sebagai kawasan tadahan, membekalkan sumber air, tumbuhan juga menyederhanakan suhu, meningkatkan kualiti udara, oksigen dan menyerap karbon dioksida. Semua tu sebenarnya kita dah tahu, kita dah belajar dan hari ini kita tambah lagi pengetahuan kita. Faham cikgu. Jadi ini contoh jawapan. Tadi bagaimanakah jawapan Chris tadi? Okey, Chris jawab tadi hampir lengkap seperti yang saya. Hampir lengkap. Saya ni sebab saya boleh fikir lama sikit kan. Okey. Chris spontan dah kira hebat dah. Okey, bagus. Markah pun tinggi. Markah pun tinggi. Kalau tinggi tu berapa cikgu? Kalau ini contoh, kalau ini saya nak bagi 8, saya boleh bagi Chris 7/8. 7/8. Wow, boleh dapat. Makin cemerlang lah cikgu. Baik. Okey, boleh tak cikgu kongsi sikit rumusan tentang pembelajaran hari ini cikgu? Okey, hari ini kita dah belajar ada 4 perkara. Okey. Yang pertama kita belajar tadi ialah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ya, Yang ada kedua, hutan, ada hutan, jenis-jenis hutan, padang rumput, jenis hutan, padang rumput dan juga pokok renek. Pokok renek. Okey. Yang kedua kita belajar tadi ialah ciri-ciri hutan mengikut zon iklim. Ciri-ciri hutan ikut Ciri-ciri zon iklim. tumbuhan semula jadi. Okey. Bukan, hidupan liar. Ciri-ciri liar yang ni cikgu. hidupan liar. Ya, ada Okey, atas meja faham? tu. Ikut zon iklim. Okey. Yang ketiga kita belajar juga tadi ialah perbezaan antara hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Baiklah. Okey, dan terakhir kita belajar apa kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap ekosistem. Okey. Keseimbangan ekosistem. Faham cikgu. Okey. Dan cikgu, saya ingin tanya cikgu juga bagaimanakah prestasi Chris dan juga rakan-rakan di rumah pada hari ini cikgu? Okey. Chris, murid-murid di rumah, hari ini objektif kita tercapai. Soalan yang saya tanya Chris, semua Chris dapat jawab dengan baik. Okey, saya harap dekat rumah pelajar dah catat banyak perkara dan sama macam yang Chris dah jawab tadi, apa soalan yang cikgu bagi. Okey. Tahniah sekali lagi. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, dan bagaimana kami boleh dapat bahan latihan untuk topik hari ini cikgu? Okey. Daripada buku teks boleh, buku sumberku teks. boleh. Tingkatan 5 kan, buku teks buku teks tingkatan 5, buku teks tu saya yang buat buku teks tu. cikgu yang rahsia, bagi tahu rahsia sikit. Okey. Okey. Dan sumberku boleh dapatkan di internet dan sebagainya lah. Okey. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kama untuk kelas dan sesi pembelajaran yang sangat interaktif, yang sangat seronok hari ini. Dan kepada rakan-rakan di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.